Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 19 November 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, Kampung Narup Dalat mengubah langkah ke arah pertanian moden dengan bermulanya projek pembangunan tanaman sayur melalui sistem fertigasi dan hidroponik di kampung itu. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, rancangan itu mendapat suntikan peruntukan daripada Kementerian Pertanian berjumlah RM400,000. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Community Engagement Program CEP di bawah Transformasi Luar Bandar TLB Kampung Narup pada Rabu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu turut mengajak penduduk setempat mengubah tanggapan bahawa pertanian satu bidang yang sukar dan susah mendapat bantuan daripada kerajaan. Ujarnya pertanian telah terbukti mampu menjana ekonomi keluarga dengan baik dan perlu mempraktikkan pertanian moden untuk melahirkan usahawan di kalangan generasi muda. Pada majlis yang sama, Datuk Seri Fatimah mengumumkan peruntukan sebanyak RM500,000 melalui program pembangunan transformasi luar bandar RTP 2021 untuk membina benteng hakisan sungai di kawasan Balai Raya Kampung Narup. Berita selanjutnya, pemasangan talian internet telah pun bermula dari hulu ke hilir melibatkan Kampung Boyan, Kampung Gersik dan Kampung Surabaya. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU yang juga Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, pemasangan awal akan dilakukan di jalan utama dan diikuti dari rumah ke rumah. Peringkat awalnya adalah di jalan utama, jalan beruk, jalan utama. Lepas itu akan diikuti dengan pemasangan ke rumah-rumah. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual media selepas meninjau pemasangan talian internet di Kampung Surabaya pada Rabu. Tambahnya lagi, proses pemasangan tersebut akan mengambil masa selama 1 bulan lebih dan dijangka selesai pada bulan Disember tahun ini. Seterusnya, mengambil konsep kios jualan yang diperkenalkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka, kini ianya akan diadaptasi di kawasan Dun Lingga untuk keperluan penjajah dan peniaga. Menurut Adun Lingga Simoy Peri, ini merupakan inisiatif baharu kepada penjajah dan usahawan di kawasan berkenaan. Sebagai permulaan, sebanyak 12 kios jualan akan diadakan dan ditambah dari semasa ke semasa sebelum ianya diperluaskan dengan lebih banyak pada masa akan datang. Ia akan diselia oleh Majlis Daerah Sri Aman MDSA dengan kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat Dun Lingga sebagai agensi yang bertindak dalam menentu dan mengawal pelaksanaannya nanti. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak kios jualan di Jalan Setawang Simanggang pada Rabu. Terdahulu pada Selasa, satu mesyuarat bagi membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan pelaksanaan kios jualan ini diadakan. Berikut pula, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak mengambil maklum keperluan Balai Bomba dan Penyelamat di negeri ini seperti mana yang dibangkitkan Wakil Rakyat di dalam persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Pengarahnya Khairuddin Rahman berkata ianya akan dapat direalisasikan berdasarkan kepada peruntukan dan kewangan kerajaan persekutuan. Keperluan Balai Bomba di Sarawak ini, kita pada sekarang ni ada 34 balai beroperasi. Dan 5 balai yang akan dijangka siap pada ujung tahun ini dan juga pertengahan tahun depan. 5 balai, ada 39 balai lah. Dan daripada itu kita kena pasti di bawah risiko pengurusan ni kita perlu ada lebih kurang ada 15 balai kategori D dan E untuk memberi taburan dan juga perkhidmatan yang terbaiklah. Katanya dalam sidang media persiapan JBPM Sarawak menghadapi monsun timur laut di Ibu Pejabat JBPM Sarawak pada Selasa. Mengulas lanjut, Khairuddin menjelaskan pihaknya memberikan tumpuan kepada mewujudkan lebih banyak pasukan bomba sukarela dan bomba komuniti di beberapa kawasan di Sarawak dalam jangka masa pendek dan sederhana. Untuk masa jangka pendeknya, jangka sederhananya, kita mempertingkatkan keupayaan PBS, pasukan bomba sukarela, bomba komuniti di lokasi-lokasi yang diperlukan perkhidmatan bomba. Tetapi dalam kriteria pembinaan balai belum sampai ke tahap memenuhi kriteria tersebut, kita akan bangunkan PBS, pasukan bomba sukarela dan juga bomba komuniti. Dan ini memerlukan kerjasama dengan masyarakat. Dan usaha-usaha ini telah kita laksanakan dan kita daftar keperluan-keperluan ini dalam rancangan Malaysia ke-12 dan sambungan rancangan Malaysia ke-13. Di Marudi,
Seramai 1,400 orang ketua isi rumah dari 41 buah kampung di daerah Marudi yang terjejas akibat banjir pada tahun 2019 menerima bantuan wang ihsan bermula Selasa hingga Jumaat. Proses penyerahan wang ihsan ini dilaksanakan Jabatan Pertahanan Awam dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan dibantu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Marudi bagi memastikan proses pengagihan bantuan berdasarkan senarai laporan lancar dan berkesan. Pada Selasa, sebanyak 15 buah kampung dengan jumlah penduduk seramai 309 orang telah menerima bantuan tersebut dan selebihnya akan diagihkan sehingga Jumaat ini di Dewan Suara Marudi. Salah seorang penerima bantuan wang ihsan, Muhammad Wan Hassan, bersyukur atas bantuan tersebut yang serba sedikit meringankan beban yang ditanggung atas kejadian banjir itu. Bila menerima tu, kita terima kasihlah dengan kerajaan kita menolong dan serba sikit lah untuk meringankan beban kita penduduk di kampung yang kena banjir. Masa tu kami dah berpincin pengerjaan pun kurang. So, atas bantuan tu, terima kasih juga banyak kerana ada bantuan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.